Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, ta chahau, vanakkam yipiyar kinge, sat sri akal. Dokumen ini seperti yang telah dimaklumkan memakan masa agak panjang untuk kita mendapat pungutan suara, pandangan, maklum balas daripada rakyat di luar sana. Pada masa yang sama, ia fokus tawaran kepada 66 pilihan bagi 66 negeri yang akan melalui pilihan raya negeri ini. Kita juga faham dan akur ada pemisahan daripada sudut kuasa di peringkat negeri dan juga persekutuan. Namun demikian, kita tetap ingin mengetengahkan manifesto politik baru kita yang akan diguna pakai oleh calon-calon muda dan akan kita terus perjuangkan pada pilihan raya negeri yang akan datang ini. Manifesto ini terbelah ataupun terbahagi kepada 4 bahagian. Agenda pertama iaitu pro-rakyat, telus dan inklusif. Agenda kedua, suara lantang anak muda. Agenda ketiga, digitalkan ekonomi dan perkhidmatan kerajaan. Dan agenda keempat, berkenaan pemeliharaan alam sekitar. Yang akan saya bacakan sebentar ni hanya merupakan rumusan. Saya berharap bahawa rakan-rakan media akan dapatkan QR code untuk muat turun dokumen penuh dan dokumen rasmi manifesto politik baru kita. Sudah dimaklumkan ke kepada rakan-rakan media? Tolong sampaikan supaya rakan-rakan media dapat dokumen penuh. Kerana untuk saya ulas dokumen penuh tu, saya takut kawan-kawan tak balik nanti. Sebab dia agak panjang. Cuma ada beberapa perkara yang ingin kita ketengahkan. Sampaikan dulu. Make it as easy and as seamless as possible for friends of the media. What's wrong with the internet? Okey, rakan-rakan media sudah dapat? Oi. Saya tunggu dulu ya. Baik, sambil menunggu dokumen rasmi untuk dimuat turun secara rasmi, saya mulakan dulu dengan agenda pertama iaitu agenda politik baru bawah pro-rakyat, telus dan inklusif. Muda percaya untuk membina negeri ataupun negara yang maju, pembangunan itu perlu bersandarkan kepada institusi dan institusi rakyat. Institusi ini melangkaui politik personality ataupun politik kepartian. Dengan itu, visinya adalah tidak kira siapa pun yang membentuk kerajaan, tidak kira parti mana pun yang menang, tidak kira siapa pun yang menjadi menteri besar, negeri dan negara itu akan berada di landasan yang betul. Dengan itu ada beberapa perkara yang muda ingin ketengahkan. Pertama sekali adalah untuk kurangkan pemusatan kuasa. Pemusatan kuasa pada hari ini ada di mana kebanyakan keputusan-keputusan besar dibuat di peringkat menteri besar dan juga exco. Muda ingin mencadangkan supaya keputusan-keputusan besar, tidak kira berkenaan isu PJD link ataupun isu de-gazettement of forest reserve, dikembalikan semula ke peringkat Dewan Undangan Negeri supaya dapat dibahaskan, diputuskan melalui undian dan bukan sekadar diputuskan oleh segelintir pihak politik elit iaitu Menteri Besar dan Exco. Dengan ini akan ada ketelusan, semak imbang dan lebih penting dapat melibatkan rakyat dalam proses pengubalan undang-undang ataupun keputusan-keputusan besar yang dibuat di peringkat negeri. Kedua, muda juga ingin mencadangkan supaya semua, tidak kira kawasan pembangkang ataupun kerajaan, diberikan peruntukan yang adil dan saksama.
Ini adalah penting kerana kita tidak ingin menghukum mana-mana rakyat hanya kerana pilihan warna politiknya. Ini adalah politik lapuk, lama dan tua. Dan akhirnya, orang yang tidak bersalah diseksa hanya kerana pilihan politik mereka. Muda ingin mencadangkan supaya kita menginstitusikan akta ini as what has been proposed, a Constituency Development Act, CDA, supaya tidak kira kawasan itu kawasan kerajaan ataupun pembangkang, mereka akan dapat pembelaan yang sewajarnya. Ketiga, di sini juga muda ingin mencadangkan supaya negeri-negeri membuat ataupun tambah kuasa rakyat melalui pilihan raya tempatan, a third vote. Perkara ini adalah perkara yang sangat penting kerana di bawah bidang kuasa negeri adalah ahli majlis, ketua kampung, dan ini berkenaan tentang pengurusan isu-isu setempat, pembuangan sampah, isu pepejal dan isu-isu lain yang memang berkait rapat dengan kehidupan kita ataupun kehidupan harian kita. Muda memahami bahawa bahawa ini terletak di bawah bidang kuasa kerajaan persekutuan. Sebab itu di peringkat negeri, muda ingin memulakan pilot projek untuk mengetengahkan idea ini supaya third vote itu dapat dilaksanakan. Pada masa yang sama, muda turut ingin mencadangkan bahawa kita tidak lagi melakukan lantikan politik di peringkat GLC atau di peringkat negeri, state GLCs ataupun agency. Muda ada cadangan alternatif. Muda faham bahawa akan ada individu-individu yang sangat baik, berwibawa, berwawasan di atas faktor merit, tetapi kerana penglibatan politik mereka turut perlu dipertimbangkan supaya lantikan itu berlaku. Cuma apa muda tidak bersetuju adalah jikalau lantikan itu dibuat di atas faktor politik semata-mata. Dengan itu, bagi peringkat lantikan agensi ataupun state GLC, muda mencadangkan supaya kerajaan negeri dan persekutuan menubuhkan satu jawatan kuasa bebas, an independent selection body yang dipimpin oleh mantan penjawat awam sedia ada, pakar-pakar, teknokrat dan korporat, supaya mereka dapat mempertimbangkan semua tawaran, semua pencalonan yang turut boleh dibuka kepada umum. Apa maksudnya? Sebelum ini, jikalau lantikan-lantikan itu dibuat di atas cadangan Exco atau Menteri Besar, kini kita pulangkan kepada jawatan kuasa untuk pertimbangkan supaya akhirnya rakyat, contoh ada mantan korporat yang berjaya, teknokrat yang berjaya, yang tidak pernah dipertimbangkan, kini mantan teknokrat tersebut atau teknokrat muda itu boleh mengetengahkan cadangan namanya dengan CV-nya, latar belakangnya, dia akan melalui proses tapisan yang menyeluruh sebelum lantikan itu dibuat. Ini akan memastikan bahawa agensi dan GLC itu akan dipacu oleh pimpinan yang berwibawa, berwawasan dan secara tidak langsung akan melibatkan rakyat di mana mereka turut boleh menghantar namanya, calon-calonnya supaya akhirnya kita dapat pimpinan yang terbaik. Muda mencadangkan perkara ini kerana sejak kebelakangan ini kita lihat banyak isu-isu masalah-masalah besar, ketirisan, salah guna kuasa yang berlaku di peringkat GLC, peringkat persekutuan. 8 bilion ringgit perlu kita bail out. 11 bilion ringgit perlu kita bail out. Yang menggunakan dana rakyat kerana ketidakcekapan pimpinan ataupun pengurusan yang sedia ada. Sebab itu muda ingin mencadangkan perkara ini supaya lantikan itu dibuat di atas faktor merit dan bukan sekadar politik semata-mata. Muda turut akan memastikan di peringkat negeri itu sendiri, kita mencadangkan supaya kita menginstitusikan akta pendanaan politik ataupun pilihan raya. Seperti apa yang telah diketengahkan oleh pimpinan bersih. Walaupun muda masih menunggu dan mendesak kerajaan persekutuan untuk memulakan akta pendanaan politik ataupun pilihan raya di peringkat persekutuan, tetapi seperti apa civil society dan NGO telah gariskan, kita boleh mulakan di peringkat negeri terdahulu untuk memastikan bahawa isu rasuah, salah guna kuasa dapat dikurangkan dan dapat dibantras, dan kita tidak mengekalkan sistem yang sedia ada di mana winner takes all, di mana tokoh-tokoh korporat ataupun ahli yang maha kaya boleh membeli semua parti politik, tidak kira dalam kerajaan atau pembangkang, dan tidak kira siapa yang membentuk kerajaan, akhirnya mereka juga yang menang. Sebab itu akta pendanaan politik ataupun pilihan raya ini sangat diperlukan. Muda turut akan mencadangkan supaya semua wakil rakyat, ADUN, Menteri Besar diwajibkan untuk mengisytiharkan segala asetnya.
Kita tidak boleh hanya mengetengahkan idea ini di kerajaan persekutuan, tetapi di peringkat negeri kita lupakan pula. Pada masa yang sama, muda akan memulakan langkah yang berani untuk mencadangkan pemansuhan. Ya, muda akan mencadangkan pemansuhan skim pension sedia ada di peringkat DUN, dan bagi diri saya di peringkat parlimen akan dicadangkan juga. Muda ingin menggantikan dengan skim seperti apa majoriti rakyat Malaysia lalui. Tidak kira program caruman tetapi bukan melalui pension. Muda rasa tidak adil apabila rakyat perlu bekerja puluhan tahun sebelum boleh dapat pension. Mereka yang bekerja dalam sektor swasta perlu kerja puluhan tahun untuk akhirnya mendapat dana persaraan yang mencukupi. Tetapi bagi pimpinan politik, hanya setahun, 2 tahun bekerja terus dapat jaminan pension seumur hidup. Muda ingin mansuhkan perkara ini supaya mereka ini akan lebih dekat dengan rakyat, tidak ada tembok yang memisahkan mereka dengan rakyat. Tetapi lebih penting adalah untuk memastikan bahawa mereka yang menyertai politik bukan kerana kuasa, bukan kerana kedudukan, bukan kerana jawatan atau jaminan pension, tetapi mereka yang betul-betul berniat ikhlas ingin berkhidmat untuk rakyat dan membela masa depan rakyat. Sebelum ini, muda juga telah pun mengetengahkan isu di mana ada pertindihan daripada sudut pension, ahli parlimen, ADUN, speaker, menteri besar, menteri, Perdana Menteri. Dan pertindihan ini tidak adil kerana akhirnya jumlah pension total itu agak luar biasa sekali. Sebab itu muda akan menguruskan perkara ini. Pertama, tidak ada lagi pension. Tetapi yang kedua adalah untuk memastikan jikalau yang sudah lepas, ia diuruskan hanya satu. Seperti good governance practice di sektor swasta. Muda turut akan berusaha sebaik mungkin. Sama seperti jaminan kita ataupun tawaran kita untuk mengetengahkan 50% calon wanita, muda juga ingin memastikan dalam proses pergubalan dasar, we will work forward adalah untuk memastikan bahawa golongan wanita diberikan keadilan dan tempat yang secukupnya dalam proses pergubalan dasar, tidak kira di peringkat jawatan kuasa ataupun di peringkat tertinggi agensi GLC dan juga di peringkat Dewan Undangan Negeri. Pada masa yang sama, bagi agenda 2 yang melibatkan anak muda, saya akan cantumkan agenda 2 dengan agenda 3 kerana agenda mendigitalkan ekonomi dan anak muda ini agak dekat dan rapat dengan hati semua. Muda akan mencadangkan supaya kerajaan mengadakan select komiti ataupun satu jawatan kuasa khas belia yang wajib ditubuhkan di setiap Dewan Undangan Negeri. Jawatan kuasa khas ini akan bermesyuarat sekerap mungkin kerana isu-isu lokal dan setempat yang melibatkan anak muda itu bukan sahaja akhirnya terhad di atas kapasiti NGO, tetapi mereka ini akhirnya ada kuasa dalam pengubalan dasar dan akan dapat melibatkan diri dalam proses kita membina negeri yang maju. Muda turut akan mencadangkan inisiatif Seed Capital, belia boleh bisnes, yang berjumlah RM10,000 kepada 600 usahawan golongan belia dengan tambahan kredit tanpa faedah setinggi RM50,000. Muda faham, ada negeri yang telah memulakan langkah ini, tetapi banyak negeri-negeri lain belum lagi. Muda ingin mencadangkan supaya ini dapat diluaskan, dapat ditambah baik supaya akhirnya ia dapat dimanfaatkan oleh anak muda di kawasan tersebut. Muda turut akan mencadangkan proses belia buat duit guna minat, iaitu bagi mereka yang terlibat dalam bidang-bidang tidak formal, tidak kira content creation, e-sports, yang akan diberikan akses kepada capital ataupun modal untuk memastikan bahawa mereka dapat ke hadapan. Bagi agenda ketiga adalah untuk digitalkan ekonomi dan perkhidmatan kerajaan. Muda akan terus mendesak untuk meluaskan akses ataupun capaian 5G 100% dalam tempoh yang terdekat. Muda sebagai parti hijau juga akan memastikan bahawa kerajaan negeri, khususnya kerajaan negeri Selangor, di mana dia merupakan tumpuan pembangunan ekonomi negara, suku, GDP per kapita datang dari negeri Selangor, akan mengadaptasi proses renewable energy ataupun tenaga boleh baharu. Kerana muda lihat pada hari ini, apabila Johor menempatkan banyak hub-hub, sebagai contohnya digital centers ataupun data centers. Sebab utama Johor dipilih sebagai destinasi utama adalah kerana Johor bukan saja akan memberikan insentif atau akan memberikan tanah, tetapi pada masa yang sama ada cukup pembekalan tenaga boleh diperbaharui.
Muda rasa bahawa Selangor perlu mengembeling tenaganya dan perlu ada modal asas ataupun permulaan untuk menjemput sektor tenaga hijau untuk melabur berskala besar supaya akhirnya Selangor dapat jadi pemacu utama dalam industri teknologi ataupun tenaga boleh diperbaharui. Pada masa yang sama, Muda akan mendigitalkan 100% pengkhidmatan awam di peringkat negeri untuk memastikan pertama kita dapat basmi ekonomi gelap, kedua dapat membantu dalam proses urusan rasmi atau tidak rasmi di antara rakyat dengan kerajaan. Muda juga ingin memberikan contoh yang paling mudah. Pada hari ini kita lihat kalau ada orang yang ingin buat pembayaran, masih ada yang perlu dibuat secara fizikal ataupun banyak rungutan yang datang daripada mereka yang ingin menganjurkan konsert contohnya yang perlu melalui pelbagai jenis agensi di peringkat negeri, pusat, cara pembayarannya berlainan, birokrasi yang panjang. Muda yang mencadangkan untuk kita mendigitalkan proses ini semudah mungkin seperti apa jiran kita di negara Singapura berjaya lakukan. Dengan ini Muda juga ingin mencadangkan supaya kita menilai semula proses pengurangan cukai hiburan atau dikenali sebagai entertainment tax supaya akhirnya Selangor dapat menarik lebih banyak entertainment tourism ataupun pelancongan hiburan supaya akhirnya kita dapat memastikan bahawa ekonomi dalam sudut ini dapat ditambah baik. Dan apabila mungkin negeri-negeri lain tidak ingin mengambilnya, kita boleh lihat negeri-negeri lain yang boleh membawa ekonomi ini ke tahap yang lebih baik. Bagi sektor gig, dan ini perkara yang sangat dekat dengan hati kami di Muda, bagi sektor gig khususnya, tidak kira penggerak Grab, Foodpanda dan yang lain, Muda rasa tidak cukup sekadar kita memberikan bantuan one-off kepada mereka. Muda ingin mencadangkan supaya kita memberikan micro-credentialing atau dikenali sebagai kursus kelayakan mikro secara percuma kepada mereka yang bergiat aktif dalam industri gig. Apa maksudnya? Saya berikan contoh yang mudah. Jikalau seseorang itu memilih, dan saya kena berikan latar belakang sedikit, pada hari ini kita lihat kajian terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan menunjukkan lebih 50% lepasan SPM tidak ingin lagi melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi ataupun TVET. Mereka memilih untuk terus bekerja dan kebanyakan daripada mereka memilih untuk terus bekerja dalam sektor gig. Dan mereka memberikan hujah-hujah yang baik. Pertama, kerana gaji lepasan ijazah itu masih rendah jika nak dibandingkan dengan mereka yang terus bekerja lepasan SPM, kerja dalam Uniqlo, pembulaan gaji RM2,300. Kedua, masa pembelajaran yang sangat lama dan ketiga, hutang pendidikan yang tinggi. Muda fahami, bukan semua anak muda ada masa, ada modal untuk menyertai atau untuk masuk ke IPT. Dengan itu, Muda ingin mencadangkan subsidi yang khusus, micro credentials, kepada mereka yang berada dalam sektor gig. Muda katakan ini kerana mereka memilih untuk menyerta sektor gig ini kerana mereka memerlukan duit mungkin untuk menampung kos hari hidupnya atau keluarganya. Mereka ini tidak datang daripada keluarga yang kaya. Kebanyakan daripada mereka datang dari kelas pertengahan atau B40. Dengan ini untuk membantu mereka melalui kursus yang lebih fleksibel, jikalau kamu merupakan salah seorang pemandu Grab contohnya, kerajaan akan memberikan modal untuk kamu menyertai kursus fleksibel micro credentials yang akan dibiaya sepenuhnya oleh kerajaan negeri. Ini adalah penting kerana mungkin kamu tetap akan jadi Grab driver pada waktu pagi, tetapi mungkin 3 ke 4 kali setiap minggu 2 jam setiap sesi kamu boleh menyertai kelas pada waktu malam dan akhirnya dapat micro credentials. Contohnya, kamu merupakan salah seorang Grab driver tetapi kamu ingin jadi salah seorang fotografer ataupun wildlife photographer. Kerajaan akan memberikan subsidi dan supaya kamu dapat complete atau kamu dapat tamatkan pengajian selama 6 bulan atau 8 bulan mengikut tawaran-tawaran yang sedia ada supaya akhirnya kamu tidak terperangkap hanya dalam sektor gig tersebut. Muda kongsikan perkara ini kerana walaupun tawaran untuk menyertai sektor gig ini pada permulaannya baik kerana gajinya lebih tinggi kadang-kadang daripada lepasan ijazah, tetapi masalahnya your ability to climb up the socio-economic ladder itu berkurangan apabila tidak ada ijazah, apabila tidak ada micro credentials. Dengan ini Muda akan mencadangkan micro credentials, tawaran micro credentials kepada mereka yang bergiat aktif dalam sektor gig. Keempat,
agenda pemeliharaan alam sekitar. Pertama sekali, muda akan mengutamakan alam sekitar sebelum pembangunan. Penting seimbangkan, akan seimbangkan alam sekitar bersama dengan pembangunan. Muda katakan ini kerana alam sekitar ini sama seperti khazanah rakyat. It is like having gold at your feet. Kerana realitinya alam sekitar ini akan diwarisi daripada satu generasi ke generasi yang lain. Dengan itu, segala projek besar yang akan mengakibatkan kesan negatif kepada alam sekitar, muda ingin mencadangkan pertama sekali, EIA report itu perlu datang daripada kerajaan dan tidak boleh hanya datang dan dibiaya oleh sektor swasta yang akhirnya akan membangunkan projek tersebut seperti amalan lazim. Pada masa yang sama, tidak boleh lagi menggunakan OSA untuk berselindung, ya, di atas projek pembangunan setiada. Contohnya projek PJD Link, di mana sampai hari ini masih diklasifikasikan di bawah OSA. Rakyat berhak tahu supaya rakyat dapat perbahaskan, dapat melibatkan diri, tahu kesannya ke atas diri mereka, rumah mereka, keluarga mereka. Dan isu ini tidak boleh lagi diputuskan oleh Menteri Besar atau Exco sahaja. Tetapi pertama, tidak boleh berselindung di sebalik OSA. Kedua, wajib dibawa, dibahas dan diputuskan di dalam Dewan Undangan Negeri yang melibatkan rakyat secara terus kerana rakyat mengawal siapa adun di kawasan tersebut. Tidak boleh lagi kita berselindung. Ini bukan sahaja melibatkan PJD Link tetapi turut melibatkan projek-projek besar dulu, kini dan pada masa yang akan datang supaya akhirnya kita dapat seimbangkan alam sekitar dengan pembangunan yang negeri itu perlukan. Ada banyak perkara lain juga yang akan dikongsikan berkenaan soal banjir, risiko banjir dan solusinya. Tetapi salah satu perkara yang muda ingin ketengahkan juga, which is close to our hearts, bagi diri saya as an animal lover as well, muda ingin mencadangkan tambah baik penjagaan haiwan. Kalau kita lihat khususnya di kawasan-kawasan bandar di mana ada banyak kes dera haiwan, ada juga kes di mana pembiakan haiwan itu berterusan akhirnya menjejaskan komuniti setempat. Ada jalan tengah. Muda yang mencadangkan supaya kerajaan negeri memberikan subsidi kepada vet-vet untuk berikan neutering percuma untuk memastikan bahawa pembiakan tidak terpelihara ini dapat dikawal dengan lebih baik. Perkara ini telah pun dibuat and data has shown berjaya jika nak dibandingkan dengan sistem di mana kita hanya menangkap, ada yang sampai menembak, tetapi akhirnya pembiakan itu tidak terkawal dan akhirnya kerajaan negeri pun tidak ada dana, tidak dapat bina lebih banyak animal shelters dan keadaan makin lama makin tidak terkawal. Sebab itu neutering adalah permulaan yang baik dan perlu disubsidikan sepenuhnya oleh kerajaan negeri kerana akhirnya tidak kira kita manusia atau tidak, we owe a duty to protect God's creatures. Itu turut melibatkan haiwan. Ini adalah 4 garis utama pembentangan dasar muda bagi manifesto politik baru. Sejujurnya kami nak bicarakan soal pendidikan dan banyak lagi yang lain. Tetapi jikalau ia di bawah kerajaan persekutuan, apa muda akan lakukan dalam siri-siri ceramah, dalam siri-siri jelajah akan kita kupas. Tetapi ini yang melibatkan kerajaan negeri. Tetapi the main focus of muda adalah untuk memastikan bahawa negeri dan negara kita capai status negara maju, pendidikan yang berkualiti, pengangkutan awam yang baik, transisi dan carbon intensive economy kepada negara yang dipacu oleh teknologi hijau, sistem pendidikan yang berkualiti. The point is institutions which govern in how we move forward, supaya akhirnya tidak kira siapa pun yang berada dalam kerajaan, layanan kepada pembangkang akan adil, sistem semak imbang kuat. Tidak kira siapa pun yang akhirnya jadi Perdana Menteri ataupun Menteri Besar, negara kita akan berada di landasannya betul. Itulah definisi negara yang maju. Negara yang tidak kira parti, tidak kira pemimpin, kita akan tetap langkah ke hadapan dan kita tetap akan berjaya sebagai sebuah masyarakat yang madani. InsyaAllah. Itu adalah 4 pecahannya. Terima kasih kepada rakan-rakan media. Saya rasa dah ada dia punya full report yang kita sampaikan. Dia lebih panjang. Tapi kalau saya nak ulas satu-satu takut tak habis lah. Terima kasih. Kalau ada soalan, kita akan jawab sekarang. Jadi
manifesto ni tadi untuk semua 6 negeri lah yang akan ada PRN. Betul. Sebab muda perlu realistik. Ini adalah idealisme yang ingin kita kongsikan. Kerana untuk muda ambil alih mana-mana negeri memang mustahil. Kita perlu realistik dalam bab ini kerana kita tidak bertanding di 10% pun jumlah kerusi. Dengan itu, muda ingin menggariskan idea-idea, cadangan-cadangan penambahbaikan yang boleh kita ketengahkan supaya rakyat tahu apa yang akan kita suarakan jikalau diberikan peluang untuk jadi semak dan imbang suara rakyat, voice of conscience for the people di peringkat Dewan Undangan Negeri. Jadi saya nak sahkan, maksudnya kat sini ini cadangan-cadangan kepada kerajaan negeri yang bakal memerintah selepas PRN lah. Dan Bukan akan betul, dan akan muda ketengahkan sebagai solusi kami. So jikalau kita berada dan kita jadi suara rakyat, voice of conscience dalam Dewan Undangan Negeri, seperti muda kongsikan, kita tidak ada jumlah untuk membentuk kerajaan, tetapi yang kita ada adalah idea-idea, idealisme, penambahbaikan yang boleh dicadangkan. Dan insya-Allah kita akan terus berkempen berdasarkan isu-isu ini supaya akhirnya kita dapat pertandingan idea yang baik dan budaya politik yang lebih sihat di Malaysia. Ada soalan lain? Okey, nanti boleh dapat, ni bukan, dah semua dah download muat turun. Kalau ada soalan lain nanti boleh hubungi saya ataupun calon-calon. Mungkin selepas ini mereka akan berbicara tentang isu ini dengan lebih hangat di kawasan masing-masing. Contohnya kalau di kawasan PJ akan ada perbincangan tentang PJ Dealing. Kalau di Bukit Antarabangsa akan ada perbincangan berkenaan soal banjir kilat, ada isu alam sekitar. So setiap satu kawasan akan ada isunya yang tersendiri. Tetapi kita dapat localize manifesto kita supaya akhirnya dapat diguna pakai oleh semua calon dan akan kita utarakan idea-idea penambahbaikan untuk kita naikkan status negeri ke status negeri maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.